Baru ni saya jumpa ada seorang Puan Sri. Dia kata saya ni sebenarnya pakai tudung dah tapi pakai tudung macam tak pakai, dia kata. Tu singkat, ni singkat, sana terbelah. Yelah, kalau tak singkat kan suami tengok orang lain pula. Padahal suami tua dah. Faham tak? Dia punya risau. Saya kata jangan fikir macam tu. Fikir nak jaga Allah, Allah jaga kamu. Kau jaga Allah, kau buat sesuatu kerana Allah suruh, kau jaga elok-elok, Allah tetap akan buka hati suami kamu untuk tengok kamu. Tiba-tiba dapat hidayah, dia fikir, ish, bagus isteri aku ni. Sebab dia lah aku dapat pahala banyak. Tutup aurat apa semua. Kalau dia buka, takkah aku dapat dosa banyak? Aku pula dah tua. Tengok. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah. Pada pagi ini kita dapat sama-sama menyambung kembali kuliah kita dalam buku karangan Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi yang bertajuk Halal dan Haram dalam Islam. Hari ini kita akan bincang hukum wanita muslimah berkahwin dengan bukan muslim. Wanita muslimah ataupun wanita yang beragama Islam haram berkahwin dengan bukan muslim. Sama ada dia seorang ahli kitab maupun bukan ahli kitab. Dan pengharaman itu berterusan selama-lamanya. Sebab Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 221, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kamu, wahai orang dan jangan kamu berkahwin puteri-puteri kamu kepada lelaki-lelaki yang musyrik sehingga mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala berfirman tentang wanita-wanita yang pernah berhijrah dahulu ke Madinah. Fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. La hunna hillul lahum wa la hum yahilluna lahun. Dan jika kamu mengetahui yang mereka itu adalah wanita-wanita yang mukminat, iaitu beriman, maka dah jangan kamu memberikan mereka kembali kepada orang-orang kafir itu, sebab mereka itu tidak halal lagi bagi lelaki-lelaki yang kafir. Dan lelaki-lelaki yang kafir itu tidak halal bagi mereka. Surah Al-Mumtahanah. Ayat ni dia menceritakan bahawa orang perempuan, perasan tak? Masa mereka hijrah daripada Mekah ke Madinah, mereka beriman. Suami tak beriman. Maka Allah larang isteri-isteri yang mukminah yang berhijrah ini balik semula ke suami dia yang kafir. Tak boleh. Kalau nak, kau masuk Islam juga. Sama lah juga macam hari ni, seorang isteri masuk Islam. Suami tak. Dia tak boleh diberi kepada suami dia. Sehinggalah suami dia tu menganut agama Islam. Sebab apa? Setelah berlaku berbeza agama. Kan? Macam mana nak buat ni? Maka dia kena pergi ke Jabatan Agama dan jelaskan perkara tersebut. Tengok bawah tu, dia tulis apa tu? Nota kaki bawah. Yang berketurunan Nabi Yaqub AS jika tidak diketahui datuk neneknya memeluk agama itu selepas dinasahkan, dibatalkan oleh agama yang berikutnya, seperti agama Yahudi dinasahkan oleh agama Nasrani dan agama Nasrani dinasahkan oleh agama Islam. Atau yang bukan berketurunan Nabi Yaqub jika diketahui datuk nenek memeluk agama itu sebelum dinasahkan. Hukum halal bernikah dengan perempuan kafir kitabi seperti di atas. Adapun perempuan Yahudi atau Nasrani yang bukan kitabi seperti yang disebut di atas adalah haram. Ini penjelasan yang bawah. You all ada ke nota kaki bawah ni? Ada kan? Dia nak menjelaskan tentang kategori ahli kitab.
Kena tahu keturunan asal. Ini yang saya katakan, kena tahu keturunan asal ni. Ya. Persidangan JKF kali ke-18 pada 14 Mei 1980. Jawatan Kuasa Fatwa. JKF ni Jawatan Kuasa Fatwa di Malaysia. Pernikahan seorang Islam dengan perempuan kitabiyah bukan asal adalah tidak sah mengikut mazhab Syafi'i. Contoh, tuan-tuan kahwin dengan orang Cina yang beragama Kristian di Malaysia. Tak boleh. Sebab dia bukan asal usul dia kata orang Kristian. Dia asalnya Buddha mungkin. Tapi dia panggil Buddha murtad. Dia dah keluar daripada dia punya kebudaannya tu. Dia masuk Kristian. Tak boleh. Hindu. Asalnya Hindu. Dia masuk Kristian. Tak boleh juga dalam mazhab Syafi'i. Ini telah difatwakan pada tahun 1980 lagi. Yang kedua, pernikahan seperti ini, iaitu pernikahan orang Islam dengan perempuan ahli kitab bukan asli yang telah dilakukan pada masa yang lalu harus mengikut pendapat setengah ulama dengan syarat jika pernikahan itu diangkatkan mengikut Islam dan keluarga itu hendaklah hidup secara Islam. Termasuk pendidikan anak-anak. Jika tidak dilakukan demikian, maka perkahwinan itu hendaklah dibatalkan. Tengok, sampai peringkat. Maksudnya boleh dibatalkan. Kalau katakan dia kahwin dengan lelaki yang bukan perempuan ahli kitab yang bukan asal. Pernikahan suami atau isteri Kristian, kemudian si suami masuk Islam, maka pernikahannya dikira sah dengan syarat kehidupannya mengikut cara Islam. Contoh, dia orang ni suami isteri. Suami Kristian, isteri Kristian. Lepas tu, suami masuk Islam. Pernikahan itu sah. Dia boleh diteruskan, cuma cara hidup Islam. Anak-anak bin atau binti Islam. Dia tak boleh ikut mak dia, Kristian. Dia mesti ikut Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Baik. Dalam masalah ini pula, ini dalam masalah orang perempuan Islam, lelaki bukan Islam. Dalam masalah ini pula, tidak ada nas yang sampai mengecualikan para ahli kitab daripada hukum ini. Kerana yang demikian itu, pengharamannya disepakati oleh semua ulama-ulama kaum muslimin. Alasan yang diberikan Islam tentang seorang Muslim boleh bernikah dengan wanita Yahudi atau Nasrani di kalangan ahli kitab dan tidak membenarkan wanita Muslimah berkahwin dengan salah seorang daripada keduanya. Ialah kerana suami sebagai ketua rumah. Yang dibenarkan, lelaki Muslim kahwin dengan perempuan ahli kitab. Yang original. Tapi kalau perempuan Muslimah nak kahwin dengan lelaki ahli kitab ke, yang bukan ahli kitab, tidak dibenarkan. Faham tak? Sebab dalil tu tidak ada. Yang ada hanya untuk lelaki dengan ahli kitab sahaja. Selain daripada itu tak boleh. Tiba-tiba datang pula, kalau lelaki boleh, kenapa kami perempuan tak boleh? Oh, leceh lah gitu. Dalam bab-bab yang melibatkan keturunan, dia mesti ada hujah. Ada dalil dan ada bukti. Ya. Dia tak boleh main mudah-mudah macam tu, tak boleh. Sedangkan Islam telah memberikan isteri ahli kitab yang bernaung di bawah suaminya yang Muslim itu segala bentuk kebebasan dalam kepercayaannya dan menjaga dari semua aspek panduan mengenai agamanya dan hak-hak yang wajib dijalankan menurut agamanya. Akan tetapi, bagi agama lain seperti agama Nasrani atau agama Yahudi, ia tidak memberikan kebebasan yang sama dan tidak memberikan isi isteri menyalahi apa sahaja panduan dari agamanya sendiri. Oleh kerana itu, Islam tidak membenarkan puteri-puterinya mempertaruhkan masa depan mereka di tangan mereka yang tidak mengambil berat terhadap pengikutnya. Sebab kalau tuan-tuan tengok, puan-puan tengok, orang lelaki dia ketua keluarga. Betul tak? You baik macam mana pun, you kahwin dengan lelaki yang tak baik, you akan jadi tak baik. Sebab isteri dia nak fikir macam mana aku nak tarik suami aku. Betul tak? Isteri asalnya dia tak seksi. Tapi jadi seksi sebab nak
nak pegang suami dia. No way. Nampak gaya dia tengok perempuan seksi banyak. Kita pula jenis jaga aurat apa semua, lah kali makin pendek, lah buka tudung. Kenapa buka tudung? Saya nampak suami saya nampak minat kepada perempuan yang tak bertudung. Puas saya berhias untuk dia. Dia tak tengok pun. Tapi adakah bila kamu buka tudung dia tengok? Tak juga. Kalau dah lelaki jenis macam tu, dia tak tengok juga. Dia akan tengok juga. Dia perangai tu, perangai. Kalau dia tak tengok engkau kat rumah, dia tak tengok engkau kat luar. Tapi kalau dia jenis hargai isteri dia, sayangi isteri dia, sama ada yang pertama, dua, tiga dan empat, dia di mana-mana pun dia akan hargai. Faham ke tak? Nak betulkan Tesla tu. Ya? Kena betulkan. Kan? Benda salah kena betulkan. Jadi alhamdulillah dia dah pun insaf. So, tak payah nak ikut suami. Kalau kau kejar manusia, kau takkan selesai. Itu kata kata Sufyan Ats-Tsauri, "Idza arafta nafsak fala takhaf ala ma qila fik." Bila kau tahu diri kamu, kau tahu apa yang Islam nak, kamu takkan risau apa yang isteri ataupun apa orang nak cakap tentang kamu. Faham tak? Kau jangan risau. Sufyan Ats-Tsauri kata apa? Tak payah risau. Sebab kalau kau kejar manusia, kau takkan selesai masalah. Suami kamu ni, dia tidak akan ikut kamu. Kau walaupun kau ikut macam mana pun. Akhir-akhir dia kata, awak tu dah tua. Saya perlukan yang muda. Sudah. Kau seksi macam mana pun, tetap tua. Ini bukan saya ni, faham? Ni aku lakonkan. Kan marah pula. Apalah korang ni, jangan serius sangat. Ni saya terpaksa lakonkan biar korang faham. Kereta lama, tahun 2005. Kau cat lah macam mana pun, kau buat lah macam mana pun, kau bagi cantik, seksi macam mana, bubus keting apa semua, enjin tetap buruk. Lama punya enjin. So, kena faham lah. Monopause tetap monopause. Ini saya nak bagi tahu. Jadi, apa yang awak nak kejar? Itu sebab kata Sufyan Ats-Tsauri, ketahui diri kamu. Fala takhaf ala ma qila fik. Kau hanya fikir apa yang Allah nak. Kalau kau fikir apa manusia nak, apa yang suami kau nak, sampai kiamat kau takkan selesai masalah. Sebab suami dia sentiasa upgrade apa dia nak. Sama juga suami. Dia akan, kau buatlah macam mana pun, isteri kalau dia dah minat kat lelaki lain, dia tetap minat kat lelaki lain. Jadi, jangan risau. Jangan fikir apa orang nak cakap. Faham tak? Senang. Jadi saya tak faham sebab ada orang buka tudung sebab suami suka. Baru ni saya jumpa ada seorang Puan Sri. Dia ni bagus. Tanya hukum selalu. Tapi dia cakap dalam grup lah. Ni tak pasal-pasal dia tarik aku dalam grup dia. Nak left. Nanti tak tergamak pula. Dia kata saya ni sebenarnya nak sangat jaga aurat. Pakai tudung dah tapi pakai tudung macam tak pakai dia kata. Tu singkat, ni singkat, sana terbelah. Yelah, kalau tak singkat kan suami tengok orang lain pula. Padahal suami tua dah. Faham tak? Dia punya risau. Saya kata, Puan Sri, jangan fikir macam tu. Fikir nak jaga Allah, Allah jaga kamu. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kau jaga Allah, kau buat sesuatu kerana Allah suruh, kau jaga elok-elok, Allah tetap akan buka hati suami kamu untuk tengok kamu. Betul tak? Dia akan fikir tu. Suami pula mungkin tiba-tiba dia dapat hidayah, walaupun suami dia sekarang tak, tiba-tiba dapat hidayah, dia fikir, bagus isteri aku ni. Sebab dia lah aku dapat pahala banyak. Tutup aurat apa semua. Kalau dia buka, takkah aku dapat dosa banyak? Aku pula dah tua. Tengok. Dia akan fikir. Dia macam mana pun, dia akan sampai satu tahap, dia akan bertaubat. Betul tak? Tambah-tambah bila sakit. Tiba-tiba, Allahu Akbar. Walaupun kaki golf, apa sihat-sihat, memang elok, badan dia tegak, apa semua. Allah, kalau dah umur 60 lebih, tunggu masa je. Betul tak?
Anytime. Saya pun dah kena tunggu masa. Sekarang ni dah umur 40 lebih dah, nak masuk 50 dah. Saya tetap kena fikir, kawan-kawan aku dah lama, ramai dah tak ada. Ramai yang kena stroke, ramai yang kena jantung, ada yang meninggal mengejut. Jadi kita akan fikir, uish, tak lama dah aku ni. Nampak? So, tak perlulah kamu fikir apa yang manusia nak. Itu sebabnya, bila suami kahwin, kamu kahwin dengan lelaki yang bukan Islam, confirm dia akan tarik. Tak. Kalau dia Kristian, dia akan kata, sebenarnya agama Kristian gini. Kalau dikahwin Yahudi. Kalau Buddha. Akhirnya kita yang elok jadi tak elok. Itu yang saya nak bagi tahu tu. Faham tak? Jangan fikir kata tak apa, kita boleh ubah manusia. Tak boleh. Manusia ni memang kita boleh ubah, tetapi jangan perjudikan nasib kamu. Contoh, kita tahu dah perangai dia kaki perempuan. Kita tahu dah perangai dia tak nak semayang. Tetapkan dulu. Berhenti dulu. Sebab kita ada waktu pertunangan. Kita ada waktu pertunangan. So you all suruh dulu anak-anak ke bertunang dulu. Kalau tak mau bertunang pun, awak berhenti dulu isap rokok. Janganlah dia kata, saya berjanji dan bersumpah dengan nama Tuhan yang Maha Mulia, bahawa kalau kita kahwin ni, saya akan berhenti daripada isap rokok. Rupanya bila berhenti, bila kahwin ni, dia tak berhenti rokok, dia isap vape pula. Nampak tak? That's why, suruh dia berhenti dulu. Suruh dia semayang dulu, dia tak boleh baca Quran. Suruh dia baca Quran dulu. Belajar baca Quran sampai okey, insya-Allah barulah boleh kahwin. Jangan tunggu lepas dah kahwin baru nak. Memang susahlah nak ubah. Itu yang terbaik. Itu dipanggil kafaah, sekufu. Baik. Janganlah kata, macam saya pernah cerita pada tuan-tuan yang seorang artis tu dia kahwin dengan orang lelaki bukan Islam kan, daripada luar negara. Dia masuk Islam sebab tak kahwin. Tak boleh. Dia tahu lelaki tu kaki Arab. Dia tahu lelaki tu kaki perempuan. Dia kahwin juga, tak boleh. Dia tak boleh kahwin lah kali bercerai. Dia kata dia pun hampir murtad. Dia kata. Sebab bekas suami tu orang putih. Dia kata dia pun hampir murtad. Walaupun dia taklah baik, dia kata. Tapi dia cuba jadi baik. Kerana dia dididik dengan cara Islam daripada kecil. Tapi bila dia kahwin dengan orang yang convert, dia masuk Islam tu bukan sebab Islam, dia masuk Islam sebab nak kahwin dengan perempuan ni, sebab artis. Oh, tak tahan. Dia kata tak boleh. Kena pukul, lepas tu mabuk selalu. Sesusah. Memang tak boleh buat apa. Suruh berhenti tak berhenti sebab nak kahwin. Kan? Itu sebab Islam awal-awal lagi mengharamkan perkara tersebut. Pada asasnya suami mestilah menghormati akidah kepercayaan isterinya untuk menjamin hubungan suami isteri yang baik di antara keduanya. Seorang Muslim mempercayai asal agama Yahudi dan Nasrani sebagai dua agama yang yang datang dari langit. Kecuali kalau suami tu kahwin dengan perempuan Kristian yang asal usul Kristian, dia kahwin dengan orang Yahudi asal usul, dia kena hormat suami isteri tu. Tapi dia mempunyai tanggungjawab untuk dakwah suami isteri dia masuk ke dalam Islam. Macam yang saya cerita duta tu lah. 3 tahun je, lepas tu masuk Islam. Isteri ni. Tu betul. Ni tak. Kita nak kahwin dengan orang Kristian, nak kahwin dengan Yahudi, baca Quran pun tak boleh. Balik awal kita buat ni. Tak boleh. Isteri pula dakwah kita nanti. Ni duk tengok juga. Ada orang-orang kita kan, orang Malaysia kita kahwin dengan orang putih. Berubah. Yang perempuan tu berubah, 100% berubah. Dah jadi tak jadi macam Melayu lah. Cara hidup pun dah macam orang putih. Pakaian pun dah jadi macam orang putih. Maknanya kalau dia balik Malaysia, pakai baju tu, orang Malaysia terkejut lah. Orang Melayu pakai baju macam ni. Orang Cina tak apalah, memang di jenis dia. Ni Melayu. Bagi dia tidak ada masalah sebab dia dah duduk kat luar negara. Suami dia tu orang putih. So, cara dia hidup. Jadi, itu sebabnya kita kena jaga.
adab-adab dan tata susila sebagai seorang muslimah. Tak salah kahwin dengan orang bukan Islam, yang dah masuk Islam. Tetapi kita kena tegas dan jelas dalam apa yang kita nak. Dan suami pula kena hormat agama yang isteri dia ni anuti, iaitu agama Kristian dan Yahudi. Dia tahu bahawa dua-dua agama ini asalnya daripada langit, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma mereka sesat. Itu saja. Ini tanggungjawab kita perbetulkan. Itu sebab Islam membenarkan orang lelaki kahwin dengan Kristian, perempuan Kristian dan Yahudi, untuk kita ajak dia masuk Islam. Baik. Tegasnya, seorang wanita ahli kitab itu dapat hidup di bawah naungan seorang suami Muslim yang menghormati asal agamanya, kitabnya dan nabinya. Malah iman seorang Muslim itu tidak akan menjadi hakikat iman kecuali dengan mempercayai kesemua itu. Betul? Kita percaya bahawa agama Kristian itu asalnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Isa alaihi salam. Nabi Musa. Akan tetapi suami yang beragama Yahudi, akan tetapi suami yang beragama Yahudi atau Nasrani ini tidak mahu mengakui walaupun secara umum sahaja terhadap agama Islam, tidak mahu mempercayai kitab Al-Quran. Yahudi dia takkan, dia takkan punya, dia akan, saya kenal Yahudi lah. Yahudi kita dah banyak kali pergi ke Palestin. Dia tak nak tahu lah, tengok muka kita pun dia tak nak. Ajak bergambar, dia berjebek macam tu je. Tapi paderi nak bergambar, tak ada masalah. Dia layan, senyum, boleh tu. Orang Islam dia tengok macam tu je. Dia tak senyum langsung. Inilah Yahudi punya perangai. You all kena pergilah Palestin. Pergi tengok. Masa tu you all akan tahu macam mana Yahudi punya perwatakan. Nantilah kita buat trip. Tahun depan. Tahun ni tak dan lah. Sibuk sangat. Kita tak tahulah macam mana sekarang ni. Dia orang sekarang Jericho, Yahudi tengah marah ni. Jericho telah diiktiraf oleh UNESCO sebagai tempat paling cantik di Palestin. Marah Yahudi sebab bagi dia bukan UNESCO. Jericho tu bukannya, bagi dia bukan Palestin punya, sebab Jericho tu kebanyakannya semua Yahudi kat situ. Semua Yahudi kat situ. Jadi marahlah tempat tu jadi macam milik orang, disebut sebagai milik Palestin. Dia tak boleh terima tu. Dia ambil tempat orang, lepas tu dia marah pula. Jadi itu sebabnya Allah haramkan awal-awal kita orang perempuan kahwin dengan lelaki Yahudi atau Nasrani. Amat mustahil wanita muslimah boleh menjaga kehormatan agamanya, dapat memelihara kepercayaan apabila berkahwin dengan seorang isteri, seorang perempuan yang seorang lelaki daripada Yahudi atau Nasrani. Apatah lagi daripada agama lain. Tu you all kena faham tu. Lagi-lagi lah. Di Indonesia, ni saya nak pergi Indonesia ni. Boleh tahu dah. Boleh agak. Saya banyak kali dah kena. Tengok suami Islam. Isteri bukan Kristian, Buddha. Saya kata bagaimana ya? Enggak apa. Al-imanu hahuna. Iman tu ni di sini. Dia orang ni terlalu kritis. Saya menilai pelajar-pelajar PhD, Masters orang Indonesia kan. Orang Indonesia ni bagus dia orang ni kritis. Kalau suruh dia buat satu artikel yang membincangkan suatu isu menarik, suka tengok dia baca. Kita suka baca sebab dia suka pakai dia punya pandangan dia. Dia kritis suatu benda. Itu bagus orang Indonesia ni. Saya memang. Tapi kadang-kadang dia punya kritis tu tidak ada asas. Contoh. Kenapa lelaki boleh kahwin yang Kristian, kami perempuan tak boleh? Sedangkan kami juga kuat iman kami. Iman tidak boleh dinilai. Kan? Iman tidak boleh dinilai, tapi kami boleh. Sudah. Bila dia sebut perkataan macam tu, susah lah nak jawab. Terpulang. Kalau anak itu mau ikut ibu-ibu, kalau ikut bapa-bapa,
terpulang. Iya, nggak ada masalah itu. Yang penting kebebasan tu. Oh ya Rabbi. Cuma satu Indonesia ni hebat. Dia boleh menyatukan bahasa. You pergilah cakap dengan orang Cina dia kan. Ya Pak, mau beli apa itu? Kamu orang kamu bangsa Indonesia? Iya, bangsa Indonesia. Ya Indonesia. Cumanya saya Cina. Tetapi bahasanya sama. Kita tak. Bos, bagi bos. Kita pula cakap Cina. Kita pula cakap India. Aneh, bagi ini satu, Nek. Aneh pun dah, aneh pun. Ini. Dia pula cakap bahasa dia. Dia sana, aneh tu cakap bahasa Indonesia. Ya Pak, mau makan apa? Capati atau prata? Capati atau prata? Uyo. Pergi kedai orang Islam. Dalam kedai orang Islam tu, ada celeng. Khinzir. Sini dia bakar. Dia ada. Ada. Dia terlalu terbuka sangat. Tapi di Indonesia juga mereka ini mempunyai agama yang kuat sebab dia pesantren dia banyak. Itu sebabnya tuan-tuan, dia tak apalah sebab dia negara yang besar. Rakyat dia ramai. Tapi kita mujurnya lah, tu saya kata, mujurnya kita ni ada raja-raja, mujurnya kita ni alhamdulillah ada majlis-majlis agama Islam negeri-negeri, lepas tu ada mufti-mufti, ada jabatan agama Islam. Jakim, ada Jakim, ya. Baik tuan-tuan puan. Seterusnya pelacur. Berkahwin dengan pelacur, boleh tak? Dia berkahwin dengan orang perempuan yang bukan Islam, tak boleh. Dengan ahli kitab, mesti yang original. Itu nombor 2, penting. Nombor 3, orang perempuan tidak boleh sama sekali kahwin dengan mana-mana lelaki yang bukan Islam. That's all. Sekarang ni kahwin dengan pelacur pula. Zaman sekarang ni macam-macam. Baru ni ada orang nak kahwin dengan lelaki yang macam mana dia ni bukan pondan. Pondan tu satu hal. Kahwin dengan pondan. Bekas pondan. Dan ada juga bekas gigolo. Gigolo yang kena HIV sebagai contoh. Demi cintaku. Kan? Tapi benda-benda tu perlu dijelaskan lah. La darara wa la dirar. Tapi kalau dia kata dia akan gunakan segala peralatan-peralatan, segala kaedah-kaedah untuk elak daripada kena apa? Kena HIV. So, boleh lah. Tapi tengok macam ni. Sekarang ni isu dia pelacur sekarang, pelacur. Mana tahu ada pelacur yang taubat. Kan? Kena faham pelacur, definisi pelacur. Nombor 2, terlanjur. Yang ketiga, nakal. Ariat, kasiat, mumilat. Nakal. Nakal ni maksudnya dia jenis apa? Tak jaga. Dia tak berzina tau. Tapi dia jenis seksi punya orang. Tu tiga. Kena faham tiga keadaan tu. Pelacur, apa maksud pelacur? Perempuan-perempuan jahat yang menjual maruah dirinya dalam penzinaan dan mengambil wang upah daripada. Menjadikan pelacuran itu satu pekerjaan. Itu namanya pelacur. Yang kedua, terlanjur. Terlanjur ni susah nak cakap. Dia bukan nak tapi terlanjur. Apa? Ternak. Dia terlanjur benda yang tak sengaja. Tu 2. Nombor 3, dia memang seksi tapi sorry,
Sex, no sex before marriage. Dia seksi tapi no sex before marriage. Orang tengok dia air liur terkeluar macam tu semua. Dia kira apa? Yang penting no sex. Iman sini ada. Semayang 5 waktu. Tu dia. Seksi 5 waktu. Ada saya jumpa. Dahsyat. Makcik ni. Dalam hal ni, macam mana? Dalam sebuah riwayat, dinyatakan bahawa Marsad bin Abu Marsad pernah meminta izin Nabi SAW untuk membenarkannya dengan seorang wanita pelacur. Okay. Yang mempunyai hubungan dengannya pada zaman jahiliah. Wanita ini itu bernama Anad. Anad. Orang Arab dia punya nama mudah-mudah. Anad. Anad. Sama. Asma. Simat. Tu nama-nama mudah tu. Kita yang payah. Jangan kata suami yang akad nikah tu. Bapa suami yang tolong akad nikah pun tersilap. Dia termasuk nama anak pertama dengan anak ke-8. Sebab nama dekat-dekat. Baik. Maka Nabi SAW membelakanginya sehingga turunnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Surah An-Nur ayat 3. Lelaki penzina tidak boleh berkahwin melainkan kepada wanita penzina atau wanita musyrik, dan wanita penzina tidak boleh dikahwini melainkan seorang lelaki penzina atau lelaki musyrik, dan yang demikian itu adalah diharamkan kepada orang-orang yang beriman. Faham ke tak ni? Apabila turun ayat ini, Nabi SAW pun membacakannya kepada Marsad bin Abu Marsad. Tadi, lantas baginda mengusulkan, janganlah kamu berkahwin dengannya. Kisah ini diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasai dan Imam At-Tirmizi. Jadi maknanya, perempuan tu pelacur. Dia nak kahwin sebab dia kawal lama dah. Dah pernah berhubung zaman jahiliah. Maka Nabi palingkan wajah dan tubuhnya, tidak mahu. Tak membenarkan. Turun ayat. Sebab Nabi ni bila dia alihkan, nak menunjukkan bahawa Nabi tak setuju. Tapi, nak mengukuhkan apa yang Nabi cakap tidak setuju ini dengan ayat Quran. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sebab Nabi ni dia tak bercakap kecuali ada dalil. Ada hujah, ada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala hanya membenarkan lelaki beriman berkahwin dengan wanita-wanita baik yang beriman. Dan wanita-wanita baik daripada ahli kitab. Sebagaimana diterangkan sebelum ini. Wanita-wanita yang baik ialah orang-orang yang suci dan pelihara peribadinya. Demikian pula dihalalkan bagi lelaki Muslim berkahwin dengan syarat wanita itu suci dari dirinya. Bukan wanita yang mencemarkan dirinya di lembah pelacuran, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, muhsinina ghaira musafihin. Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, iaitu mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikahwini, bukan untuk berzina. Sesiapa yang tidak mahu menerima dan mengingkari hukum Allah SWT yang jelas disebut dalam Al-Quran, maka jadilah dia ketika itu seorang musyrik serupa dengannya juga. Siapa yang mengakui hukum Allah, diterimanya dan didukungnya, akan tetapi dia menyalahi hukum itu serta berkahwin dengan sesiapa yang diharamkan oleh Allah mengahwininya, maka dalam hal ini samalah dia seperti seorang penzina atau pelacur. Na'udzubillah. Okey. So, yang pertama sekali nak kena faham, kalau pelacur, kita tak boleh berkahwin dengan dia. Kalau dia bertaubat, macam mana? Perempuan, dia pelacur, dia bertaubat. Adakah boleh berkahwin dengannya? Dan dia pun tidak maklumkan yang dia tu bekas pelacur. Boleh tak? How you know dia pelacur tu before? Dia tak bagi tahu. Hanya Allah saja yang tahu.
Zaman sekarang ni pelacur macam-macam cara. Kan? Dia keluar, tutup aurat apa semua. Sampai kat sana dia dah jadi lain pula. Balik malam hanya semata-mata nak cari rezeki katanya. Orang tak tahu. Kalaulah benda itu tidak diketahui dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia juga tidak membukakan aib itu kecuali Allah saja yang tahu, maka perkahwinan itu tidak ada masalah. Perkahwinan itu sah. Cuma perempuan itu wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak boleh buat lagi perangai selepas berkahwin. Faham tak? Tu kena faham. Ini adalah seperti hukuman jasmani, manakala yang sebelum ini adalah seperti hukuman moral. Kerana sesungguhnya pengharaman mengahwini seorang pezina, baik lelaki maupun perempuan, adalah sama seperti menyisihkan diri dari kehormatan seorang warga negara yang baik, ataupun menggugurkan kewarganegaraan, ataupun mencegah dari mendapat sebahagian daripada perkara-perkara yang tertentu dalam kaedah-kaedah yang terkenal dalam zaman yang baru ini. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Ighathatul Lafan jilid 1 mengatakan bahawa selepas menghuraikan seperti ayat di atas, hukuman ini jelas ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Dia juga selaras dengan hukum fitrah yang bertepatan dengan kehendak akal yang sihat. Ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan hamba-Nya menjadi seorang yang dayus atau suami kepada seorang pelacur yang tidak mempunyai kehormatan diri. Kerana akal itu sesuai dengan fitrah semula jadi. Memandang buruk perbuatan pelacur diri dan menganggapnya lucah. Lantaran itu, apabila seorang mahu berlebih-lebihan dalam memaki hamun seorang lelaki, dia akan mengatakan suami wanita pelacur. Tengok, nak jaga kehormatan lelaki yang kahwin dengan pelacur ni. Sama juga perempuan yang kahwin dengan gigolo. Gigolo ke gigolo? Gigolo. Bukan gigolo ke? Ejaan je. G-I. Oh, G-I-G-O-L-O. Gigolo. Pelik bunyi tu. Habis kalau G-I, gigi. Patut gigi. Panggil je, benda tak penting. Gigolo atau gigolo, tak kisahlah. Perempuan kahwin dengan gigolo. Dia pula bangga. Saya rasa gembira masa ucapan dalam atas pentas kan. Saya rasa gembira daripada seorang gigolo kepada suami saya. Habis. Kau pecahkan rahsia tu. Lepas ni kalau gaduh dengan orang kata, inilah. Kahwin dengan gigolo. Tengok perangai pun dah macam pelacur. Habis. Dia akan menyebabkan tu. Ibnu Qayyim kata, dia akan menyebabkan maruah kita jatuh. Lelaki kahwin dengan pelacur. Bila orang nak marah, ni. Tu suami kawan kita kahwin dengan pelacur tu. Dia akan menjatuhkan maruah kita pula. Walaupun kita bukannya pelacur. Tu sebabnya, innallaha sitirun wa yuhibbus satar. Kita wajib tutup aib. Tak payah buka. Bila kita pernah buat dosa-dosa tu, tutup sudah. Jangan diceritanya. Anak ikan. Anak ikan ni, makcik. Betul dah tu. Kan? Okey. Anti. Nenek lagi teruk. Anti lah. Apa nama tadi? Anak ikan ni ada dua jenis. Pertama, anak ikan yang melayan nafsu. Itu pelacur. Nombor dua, anak ikan yang layan minum-minum. Minum-minum ni macam mana? Dia layan minum ni macam ni. Saya pernah jumpa ni tau. Budak-budak daripada universiti lah. Saya dah tegur, so dia taubat lah budak ni. Saya kata, apa yang kau dapat teman pakcik-pakcik tua ni? Betul. Dia datang ke universiti, dia bukan datang ambil. Dia suruh driver datang ambil. Duduk kereta mewah, duduk belakang. Apa lagi nak? Kadang-kadang dia datang sendiri dengan driver dia datang ambil. Sebab sekarang ni universiti ketat. Kau masuk je, dia tanya, kau ni siapa?
Bapak ke, pakcik ke, adik ke apa benda. Dia semua tanya. Anak duduk hostel mana, semua dia akan catat semua tu. Memang takut lah dia orang nak masuk. Tapi pandai. Sekarang ni lain pula kaedah dia. Dia baginya kereta kepada budak tu. Pandai-pandai dan kau keluar. Mak bapak pula tengok, ada kereta sekarang Alah, adalah sikit-sikit kongsi dengan kawan-kawan. Dah, bapak pun kena tipu, mak pun kena tipu. Zaman sekarang, no money, no talk. Money is everything. Everything is money. Semua dia fikir macam tu sekarang. Saya tanya dia, apa yang kau buat apa? Kau tidur dengan dia ke? Tak Ustaz, geli saya. Macam bapak saya kot. Tua Ustaz, tua. Tapi dia orang ni dia tak kacau kita. Dia pegang-pegang peluk-peluk je. Dia pegang-pegang peluk-peluk. Lepas tu minum-minum. Dia minum, katakan ada yang minum arak. Tapi saya tak minum Ustaz, saya minum Coca-Cola. Bapak saya tak ajar semua tu. Tak ajar pun minum arak semua ni. Tapi sebab nak duit, dia buat lah. Dapat duit. Saya kata berapa kau dapat? Depend lah Ustaz. Kalau pakcik tu kaya, kadang-kadang sampai dapat RM4,000 Ustaz. Pernah dapat envelope balik tu RM4,000. Ada seorang tu, dia ni baik, dia ni layan selalu tau. Selalu keluar, hubungan lebih kurang setahun lebih. Duk pergi selalu, setiap 3 minggu, sebulan sekali pergi. Dapat gelang, dapat ranting, dapat ni, rantai. Mewah. Jadi dia punya kos belajar semua, alhamdulillah, dia tanggung semua. Saya kata haram, tak boleh. Tapi ini bukan pelacur, sebab dia tak berzina pun. Tapi perempuan ariyat kasiat mumilat fiturqat, yang Nabi kata wanita-wanita yang telanjang di tepi-tepi jalan. Tak elok juga akhlak dia. Itu buat saya kena faham tu. Pelacur bekerja untuk berzina dan dapat duit, itu memang haram lah. Dan berterusan buat demikian. Nombor dua tadi apa saya sebut? Apa? Terlanjur lain. Tutup je aib tu. Jangan diceritanya. Nombor 3 ni. Yang tadi lah anak ikan. Anak ikan ni pecah berdua lah. Pelacur dan juga ariyat ni. Takut perempuan. Perempuan tengok anak-anak baik depan kita. Di belakang kita tak tahu benda. Itu sebabnya perempuan hati-hatilah. Banyak akan berdoa. Jangan terlalu menghukum anak orang. Selalu bermuhasabah. Anak orang buat macam ni. Anak aku macam mana? Saya takut tau. Bab-bab ni saya juga takut. Sebab kita tengok sendiri. Depan yang datang jumpa kita. Oh, ya Allah. Kamu baik dengan pakai tudungnya. Tudung lah, boh. Tapi desakan hidup menyebabkan dia berubah. Dia terpaksa. Saya minta dia berhenti. Buat demikian. Alhamdulillah lah. Harap-harap dia berhenti lah. Kita yang boleh beritahu lah. Kan? Baik. Jenayah melacurkan diri yang dilakukan oleh wanita akan mengotorkan tempat tidur suami. Ya Rabbi. Mencacatkan keturunan manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bagi mereka yang berterusan melakukan zina. Memang dayus. Sesungguhnya wanita berzina adalah golongan wanita yang jahat. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan perkahwinan itu sebagai sebab untuk menimbulkan kasih sayang, dan kasih sayang itu bakal menimbulkan kecintaan. Maka bagaimana pula seorang wanita yang buruk kelakuannya untuk dikasihi dan dicintai. Ini bagi yang teruslah. Bagi yang bertaubat, Allah terima taubat kalau dia sudah bertaubat. Cuma tu sebabnya kita di Malaysia, kita wajib cek HIV. Sekarang ni dapat anak pertama pun kena cek HIV, betul ke? Tak ke? Baru ni saya jumpa seorang, dia kata dapat anak pertama ni kena semak HIV.
Kena check HIV. Sebab nak pastikan benda tu selamat. Tengok. Itu sebab Allah Ta'ala juga menyebut dalam Quran, Al-khabisat lil-khabisin wal-khabisuna lil-khabisat. Orang lelaki, wanita yang jahat untuk lelaki yang jahat, dan lelaki yang jahat untuk wanita yang jahat. Tapi tuan-tuan perempuan jangan pula rasa lain dengan ayat ni, tuan-tuan salah faham pula. Oh, aku bercerai dengan suami aku lah. Dia tu jahat, maka aku ni memang jahat kot. Tak, sebenarnya Allah nak bagi tahu kalau nak kahwin dengan orang perempuan, orang yang nak kahwin dengan pelacur ni, dia juga perangai tak elok sebenarnya. Tak. Itu sebabnya kita jangan terpengaruh. Bagi tahu dekat siapa-siapa pun tuan-tuan perempuan. Khususnya orang perempuan, anak-anak perempuan. Lelaki ni dia akan janji apa saja sebelum kahwin. Okay? Jadi jangan bagi sebelum kahwin. Ada isteri orang, dia berkhaluat dengan suami orang. Kena tangkap khaluat. Bila tangkap khaluat, dengan harapan dia akan kahwin dengan lelaki yang dia khaluat tu. Betul tak? Tuan-tuan rasa dia kahwin tak? Tak. Lelaki tu pula bagi tahu, kalaulah kau dengan suami kamu pun kamu buat dengan aku sekarang, maknanya kalau aku kahwin dengan kau, of course kau akan buat benda yang sama kepada. Tengok. Akhirnya persepsi jadi buruk. Maka jagalah kita punya keturunan, jaga akhlak kita, jaga kita punya perangai, agar kita tak termasuk daripada orang-orang yang dihina di dunia dan juga di akhirat. Wallahu a'lam. Nanti akan datang kita akan bincang hukum perkahwinan mut'ah. Ni Syiah suka buat ni. Tapi kita tak boleh lah. Nikah mut'ah ni beza dengan nikah ala niatit talak. Nikah niat talak. Tu lain. Nanti kita bincang akan datang. Saya nak jawab soalan. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukum seorang accountant yang bekerja dengan syarikat insurans yang tidak patuh syariah? Sekiranya haram, perlukah dia bertaubat dan berhenti kerja? Bagaimana pula dengan harta-harta berjuta-juta hasil usaha dan dari syarikat tersebut? Dahsyat. Jadi accountant, juta-juta harta dia. Adakah bekerja dengan tempat yang haram, hukumnya haram? Tetapi bila kita dah bekerja, masa kita bekerja tu, kita tidak tahu hukum. Tu beza Kalau katakan sekarang, saya nak pergi bekerja dekat syarikat yang tak patuh syariah, yang haram, hukumnya haram lah. Berdosa saya. Sekarang ni, akak ni, dia bekerja, ataupun suami ni, lelaki ni, dia bekerja dekat syarikat yang bukan patuh syariah. Sebelum di zaman jahiliah lagi. Maka adakah dia berdosa? Dia tidak berdosa. Sebab masa tu dia tak tahu. Beza yang dah tahu, dia masuk kerja juga, itu dia berdosa. Nombor 2, perlukah dia berhenti kerja? Dia wajib berhenti kerja apabila terdapat badilan anhu. Ada gantian kepada kerja lain yang sama taraf gaji dia. Jangan berhenti terus. Sebab berhenti terus nak makan apa? Kan? Nak bayar hutang, rumah. Takkan nak pergi minta sedekah. Teruskan kerja dulu. Sampai dapat kerja yang lain. Kena berusaha lah cari kerja lain. Jangan risau sebab you adalah orang yang profesional. You pernah bekerja, senang dapat kerja. Tapi you kena pandai lah macam mana nak tackle syarikat-syarikat yang lain. Okay? Itu nombor 2. Bagaimana harta-harta dia yang lain? Yang dia kumpul sebelum ni? Macam pramugari, macam pramugara. Ya, yang buka tudung, lepas tu dia kerja dekat syarikat yang ada jual arak dan sebagainya. Maka mereka ini, dia pendapatan tu dikira syubhah. Dia bukan 100% haram. Dia bercampur syubhah dan haram, maka dia kena bersihkanlah dengan zakat.
dan sebagainya. Ha. Hmm. Ya. Ya. Dia bekerja dekat kilang arak dan dia kaya raya. Dia membesarkan anak-anak dengan duit tersebut. Jadi anak-anak itu membesar dengan duit daripada sumber yang haram. Yang tanggung dosa ini adalah bapa yang bekerja di tempat yang haram. Itu je lah. Dan duit, sebab dia kerja dekat kedai arak tau, dekat kilang arak. Dia kilang judi atau sebagainya. Maka pendapatan dia tidak boleh dizakatkan. Sebab apa? Daripada sumber yang haram. Haji dia pergilah haji. Tapi mabrur tak mabrur, kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh nak tentukan, oh tak mabrur sebab dia pakai duit tu. Kita pun tak tahu kan. So, kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar dengan cara dia pergi haji tu, dia dapat hidayah. Nak hukum tak berani saya. Sebab apa? Dia tu manusia. Qabil litaghyir. Dia boleh berubah dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hukum dia bekerja dekat kilang arak itu haram. Dan duit pendapatan yang dia dapat tu tak boleh dizakatkan kerana daripada sumber haram. Ya. Konvensional. Hmm. 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 Halal. Sebab tu sebab saya kata tadi, bila dia bekerja zaman-zaman jahiliah, zaman sebelum ada bank Islam, sebelum ada bank perbankan ataupun takaful yang patuh syariah, maka semua tu pendapatan dia halal masa tu. Cuma syubhah. Ya. Cuma pendapatan dia tu dia termasuk daripada syubhah. Jadi syubhah tu kan dia bayar zakat bulan-bulan. Bersih lah sebab dia tak, masa tu dia tak tahu benda tu haram. Dan masa tu tidak ada pula pematuhan syariah masa tu. Jadi tak ada isu, jangan risau. Sebab dia dah keluarkan zakat, dia bersihkan. Kemudian bila dia dah tahu, dia pindah daripada insurans kepada takaful sebagai contoh. Ada ramai dia yang tukar. Daripada perbankan konvensional kepada Islamik. Ramai dah tukar. So tidak ada masalah. Sebab zaman-zaman jahiliah kan. Sama juga macam yang tu apa nama tu? Allah maksud artis-artis zaman dulu, zaman jahiliah je. Lepas tu dia bertaubat. So dia keluar daripada belenggu maksiat tu. So isu selesai. Sama juga macam kerja pramugari. Dia kan pendapatan dia berpuluh tahun daripada situ. Lepas tu dia taubat, dia keluar dah. Ataupun dia bertaubat, dia berhenti daripada kerja tu, dia kerja tempat lain pula, dah tutup tudung. Adakah duit-duit yang lepas dia simpan, dia beli rumah, beli kereta dengan duit-duit tu bagi mak ayah makan, bagi anak-anak makan, dia berdosa? Tak berdosa. Sebab tu zaman jahiliah. Dan dia bertaubat. Bila dia bertaubat, dia berusaha berpindah daripada satu kerja ke sebuah kerja yang lain. So tidak ada masalah. Dr. Yusuf Qardawi kata tidak ada masalah sebab dia sudah berusaha untuk berubah. Baik, ada lagi soalan? Sama juga, dia ada saham yang patuh syariah. Boleh. Jangan ambil yang keseluruhan. Sama macam kerja Maybank. Maybank Islamik dengan konvensional. So sekarang ni Maybank dia dah wajibkan buka akaun tu Islamik. Jadi kita kerja dekat Maybank Islamik tu, gaji kita tu halal, jangan risau. Sama juga kat bursa. Ada bursa Islamik dengan tak bursa Islamik. So kita kerja bagi Islamik, kita tak ada masalah. Kita boleh. Halal. Hmm. Ya.
Kalau zaman-zaman dulu dia tak boleh nak tukar dan dia memberikan mudarat pada dia kalau dia tukar, dia akan kerugian yang besar, dia boleh teruskan. Habiskanlah. Untuk yang baru-baru, anak-anak yang lain semua pakai takaful. Jadi, hmm, okey. Kalau dia kahwin dengan perempuan Kristian yang asal, Yahudi yang asal, maka perkahwinan dan segala urusan mesti ikut cara Islam. Kahwin cara Islam. Dia tak boleh pergi gereja. Kahwin dengan Kristian asal, dia pergi gereja, elok-elok je. Dibaptis ni oleh apa? Oleh padri, tak boleh. Dia kena kahwin cara Islam dan perempuan itu beragama Kristian. Dan dia perlu didik isteri tu sampai masuk Islam. Cuma di Malaysia tak boleh. Tak dapat. Kerana berbeza agama. Berbeza agama. Tu kesan dia. Dia akan ikut, pembahagian harta pun akan ikut cara Islam. Bukan cara konvensional ataupun cara Kristian. Okay? Yelah, sebab ustazah tu dia tahu bapak dia kerja kat kilang arak. Jadi, dia tak nak ambil duit gaji. Betul lah. Jangan ambil duit gaji. Tak ada, tak betul. Dia jangan ambil gaji. Dia ambil budak tu mengajar. Salah ustazah tu lah. So, dia datang kuliah ni pagi. Dia tak boleh lah ambil duit. Sebab duit tu dia tahu daripada sumber yang haram. So, dia tak ambil lah duit. Cuma budak tu nak belajar Al-Quran. Dia kena ajar Quran. Dia wajib ajar Quran sebab budak tu tak reti baca Quran. Mana boleh kau biarkan budak itu jahil. Lama-lama budak ni kalau tak diajarnya Quran, lama-lama dia pun sama jadi macam bapak dia kerja kat tempat arak. Tak payah upah lah. Kan? So dia buat amal jariah sikit. Dakwah lah slow-slow kan. Nanti kan lama-lama bapak dia segan. Bapak dia pun datang kata, ustazah, minta maaf lah ustazah. Saya ni tak bagi gaji ni daripada duit gaji saya. Ni daripada duit isteri saya yang dia ni kerja lain. Jadi ustazah ambil lah upah ni. Mana boleh ustazah tu tak ambil mengajar langsung. Tak dapat upah tak mengajar. Tak boleh lah. Kan? Tu kita kena mengajar. Ya Allah itu. Kadang-kadang susah juga benda-benda macam ni. Sama macam saya kat universiti. Budak, dia kena bayar tau. Buat masters. Bayar. Termasuk masa menulis. Dia tak datang pun ke universiti. Dia dekat rumah. Tapi, dia kena menulis. Dia kena menulis kat rumah kan. Pergi asrama, pergi ke library apa semua. Dan dia boleh bertemu saya, bertemu dengan pensyarah apabila bayar tuition, bayar fee. Kena budak susah macam mana? Kalau ikutkan saya tak boleh jumpa dia. Tapi yalah, sebagai manusia kan, dia tak ada duit. Bahkan ada 1 sen, 2 sen aku yang tolong bayar kan. Ginilah dia kata, kau buat hantar je, nanti Ustaz baca. Nampak okey sikit. Itulah. Tapi kalau dia ada duit, lain lah. Kenalah bayar. Sebab itu, pendapatan universiti. Kan? Dia kena bayar. Wallahualam. Baik. Ada satu lagi hukum. Yang lain simpan untuk akan datang. 10.30 dah. Apa hukum Ustaz orang agama yang bekerja makan gaji tapi mengajar Al-Quran atau kuliah pada waktu bekerja tanpa kebenaran majikan? Kalau dia bekerja, dia mengajar
Dia ni kerja sebagai contoh, kerja dia tidak boleh keluar langsung. Dia masuk 8.5, dia nak keluar, dia wajib minta izin. Tak minta izin, hukumnya haram. Kenapa? Kerana tidak mendapat keizinan daripada majikan. Terganggulah kerja dia. Tapi kalau majikan dia benarkan, boleh. Harus dan dibenarkan. Yang kedua, apabila dia bekerja sebagai penjawat awam, yang dia punya TOR dia berbeza. TOR ni maksudnya dia punya KPI. Contoh, KPI yang pertama, dia kena menerbit, macam pensyarah. Saya pensyarah. Menerbit. Penerbitan 40%. Pengiraan ni 40%. Penyelidikan 30%. Penuh. 40, 30. Ni semua kena ada bukti 10% pentadbiran. 20% kemasyarakatan. Apa maksud kemasyarakatan? Dia kena terlibat dengan masyarakat. Sekarang ni doktor perubatan pun wajib kena bermasyarakat. Ni dipanggil sensitivity. Dia nak kena bagi balance antara akademik dengan masyarakat. Doktor-doktor kena mengajar orang awam apa itu sakit jantung. Sebab sekarang ni yang mengajar sakit jantung ustaz-ustaz, tak boleh. Apa itu sakit kencing manis? Yang cakap yang buat kencing manis, yang cakap tentang kencing manis ustaz, mana boleh. Ustaz pula bagi ubat. Makanlah madu, potong kaki pakcik tu. Dah madu bukan original. Makanlah minyak zaitun, sebab zaitun ada sebut. Ustaz ni pula jual minyak zaitun. Rupanya minyak zaitun campur. Sebab minyak zaitun yang original mahal. Tu sekarang ni kena hati-hati. Dia campur dengan minyak masak. Macam kita makan minyak masak saja ni. Tu sebabnya beli minyak zaitun, tuan-tuan perempuan kena minta sertifikat. Berapa persen air minyak zaitun tu? Original atau tak original? Jadi doktor-doktor kena buat kemasyarakatan. Tu sebab doktor dia ada lokum. Dia kerja dekat pejabat macam kat UKM, PPUKM. Dia duduk kat UKM 4 hari. 2 hari lagi dia buat kat hospital lain. Dibayar pula kat situ. Sebab apa? Sebab keperluan. Keperluan untuk berkongsi ilmu kepada yang lain. Itu tak apa. Tu tengok pada TOR dia lah. Sebab tak sama semua orang. Jadi kalau kita jenis kerja 8-5 tak boleh keluar, itu wajib minta izin. Faham tak? Okey. Baik, ada lagi soalan?